Alhamdulillah kita dapat lagi meneruskan pembelajaran kita dalam talaki musyafahah dan ulang kaji dalam kitab tajwid. Apa saya ke telefon ni? Ulang kaji dalam kitab Ustaz Surur ya, ilmu tajwid. Menurut riwayat Hafs an Asim melalui Tariq Asy-Syatibiyah. Okay. Hari ini kita meneruskan dalam bab 9 iaitu sifat-sifat dan yakni ciri-ciri huruf. Kita nak tahu kalau minggu lepas kita belajar makhraj huruf ya, makhraj huruf di mana keluar dia ya. Dari makhraj huruf di sisi pengkaji bahasa Arab moden macam mana dan perbezaan-perbezaannya ya. Ada yang mengatakan 10 makhraj, ada yang mengatakan 17 makhraj, ada yang mengatakan 5 makhraj. Oleh itu kita masuk ke dalam tajuk baru sifat-sifat dan ciri-ciri huruf. Kita tengok ada tak perbezaan ataupun apa-apa saja berkaitan dengan sifat-sifat huruf ya. Okey, alhamdulillah. Sebelum kita meneruskan pengajian kita pada bab hari ini, marilah sama-sama kita membaca umul kitab untuk kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya dan semua kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, khususnya kepada ayah-ayah kita, ibu-ibu kita, sama ada yang ada ataupun yang telah tiada, dan pada kita doakan sekali sahabat-sahabat kita yang terlantar kesakitan ya, insya-Allah dengan berkat umul kitab dia akan sembuh, dan kepada mereka-mereka yang dalam keadaan kurang selesa, insya-Allah dengan berkat bacaan kita pada pagi ini akan selesa dunia wal akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, ada siapa yang volunteer nak baca doa? Silakan. Okey, Sheila baca. Sheila baca doa. Sheila dengar ke? Tak dengar Ustazah. Ustazah baca apa Ustazah? Baca doa. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma azzim rabbatana fil Qur'an waj'alhu nuran absarina wa shifaan lis-sudurina wa dihabal lihumumina. Allahumma zayyin bihi alsinatana wa jammil bihi wujuhana wa qawwi bihi ajsadana wa sakkil bihi mizana warzuqna haqqa tilawati wa qawwina 'ala ta'ati ana al-laili wa atrafan nahar wa syurna ma'an nabi wa alihi akbar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, alhamdulillah.
Terima kasih pada Cila. Ya, sama Ustazah. 209, 209. Okey, hari ini kita tengok pada siapa yang ada buku. Ada kitab sifat-sifat ciri-ciri huruf dalam muka surat 208, 209, 211. Okey, ya, tengok ya. Pengertian sifat-sifat huruf. Apa perkataan sifat dari segi istilah ilmu tajwid bermaksud ciri yang menjelaskan perihal suara sesuatu huruf. Macam mana bunyi suara sesuatu huruf tu? Itulah maksudnya sifat tu. Melalui ciri-ciri huruf seseorang itu akan dapat membezakan suara sesuatu huruf itu dengan keadaan-keadaan sebutannya seperti ciri suara huruf yang tertahan, berdensing, melantun dan seumpamanya. Bila kita, tapi awalannya kita kena tahu makhraj dia. Bila kita tahu makhraj huruf itu, kita tahu letaknya di mana. Bila kita nak melafazkan sesuatu huruf itu, jadi kita perhatikan, kita hayatikan di mana dia akan keluar dan akan, kalau kita keluarkan suara kita, dia akan berbunyi bagaimana? Lantun ke, berdensing ke, berdesir ke, ya, dan seumpamanya, tertahan ke, gitu. Itulah dia sifatnya. Bila kita lafazkan, dia keluar akan menjadi sifat-sifat yang tertentu. Perkara ini boleh diumpamakan seperti mengenal pasti seseorang manusia melalui ciri-ciri yang menjelaskan rupa bentuknya. Macam kita tengok kawan kita yang macam mana, yang namanya Sila itu. Kita pun cakaplah yang tinggi lampai, yang comel itu, yang sifat, yang warna kulitnya putih melepak. Gitulah, itu sifatlah tu. Akhlaknya sangat baik, seperti akhlak Al-Quran. Itulah dia sifatnya. Akhlak tu kita kena tengok luar dan dalam lah. Ya, kadang-kadang kita tengok luarnya baik, dalamnya kita tak tahu, wallahu alam. Gitulah. Itulah dinamakan sifat. Kita nak tunjulkan sifat itu, itulah dia. Dan menjelaskan rupa bentuk seperti warna kulitnya cerah, tinggi, sederhana, wajahnya menawan, badannya tegap dan sebagainya. Itu adalah sifat. Ya, sifat seseorang. Jadi kita nak kaji ni sifat huruf. Ya. Dengan memahami sifat suara huruf, seseorang itu akan dapat membezakan ciri yang membezakan satu huruf dengan yang lain. Jadi bila kita tahu membezakan sifat, membezakan sebutan-sebutan huruf itu, maka dengan cara tak langsung kita dapat sifat huruf itu. Tak payah, maknanya tak payah nak hafal. Kita sebut elok-elok melalui makhraj yang kita dah belajar dah, insya-Allah dia akan mengeluarkan suara dengan sebutan yang betul. Kerana apa? Kerana kita keluarkan huruf itu daripada salurannya yang betul. Yang kita dah belajar. Kalau kita belum belajar, tak tahu dia dari mana, dari kerongkong ke, dari lidah ke, dari mana, tak tahu. Jadi kita menghentam je, nak cerita sifat pun kita tak erti lah. Jadi kalau kita tahu dia dari mana, umpamanya huruf itu dari kerongkong. Jadi kita boleh bayang sebutannya mesti kalau jumpa dengan nun ke sabdu ke, nun mati bertemu dengan huruf-huruf kerongkong ni, dia takkan bunyi dengung. Jadi maknanya sifat dia gitulah. Kita tahulah sifat dia. Jelas sebutannya. Jadi dengan suara keluar menyebut huruf itu, kita dapat satu persatu sifat huruf itu. Kalau tak dapat semua pun kita dapat satu-satu. Contohnya yang mudah, huruf-huruf lantun. Sekarang kita dah tahu huruf-huruf lantun berapa, jadi tak ada masalah lah sifat dia. Dah dapat dah kan. Katalah kita tak kenal lagi sifat lantun. Kita tak tahu lagi huruf lantun apa dia. Bila kita sebut semua 28 huruf tu, mana yang melantun? Itu dia. Jadi kita dapat jelas mengenal huruf yang sifatnya lantun. Dalam bahasa tajwidnya qalqalah. Boleh ya? Boleh nampak ya? Boleh nampak. Bila kita dah tahu dia tu lantun, yang bahasa tajwidnya qalqalah, maka kita kena belajar lagi. Adakah qalqalah itu sederhana, qalqalah kuat, qalqalah lemah? Maknanya surah, kubra, wusta. Ya, sebutannya. Jadi kita pun bila kita tambahkan lagi ilmu kita, kita dapat yang lebih tepat lagi.
Kalau selamanya ini huruf lantun, ini huruf qalqalah, kita tak tahu pembahagian dia. Sama ada kubra, sughra, wusta. Tak apa. Peringkat awal kita kenal dia adalah huruf lantun. Oleh kerana itu, bila kita sebut kalimah yang ada huruf-huruf itu, ketika dia mati, sebutannya kena ada sifat qalqalah. Boleh? Jelas tak? Jelas ya? InsyaAllah kalau kita baca, kita tahu sifat-sifat dia dengan cara tak langsung melalui kita memahami makhraj huruf, maka kita akan dapat sifat-sifatnya yang sebenar. Jadi kadang-kadang kita lupa nama, tak apa, kita sebut bahasa Melayu tak apa. Berdesir ke, berdengung ke, berdentum ke. Kalau qalqalah tu berdentum lah meletupnya. Dia sebutlah bahasa Melayu, insya-Allah lama-lama kita boleh faham. Dan yang penting kita faham. Kalau kita sebut bahasa tajwid, kita tak faham, tak tahu juga maknanya. Katalah kita tak kenal qalqalah tu lantun. Qalqalah tu tak tahu apa-apalah. Kita tak kenal. Mana kita nak faham? Kita tahu hafal je lah. Kalau buatnya lupa, tak tahulah benda jawabnya. Jadi yang penting kita kena faham. Bahasa apa pun tak apa, janji kita faham. Ya, bila kita nak beri explanation dekat orang bertanya pada kita, kita reti nak jawab, kita reti nak beritahu keterangan yang sebenar. InsyaAllah ya, insyaAllah. Dengan memahami sifat suara huruf ini, itulah yang penting kita kena faham. Memahami sifat huruf ini, seorang itu akan dapat membezakan ciri-ciri huruf yang lain pula ya. Itu saya contoh kepada huruf lantun dan huruf halqiyah, huruf kerongkong. Jadi yang lain-lain lagi daripada hidung, daripada bibir, daripada tepi lidah, hujung lidah, tengah lidah, pangkal lidah. Yang paling banyak makhraj lidah lah. Dia ada tepi lidah, makhraj hujung lidah, tengah lidah, pangkal lidah, bawah lidah, semua ada. Itu kita kena, bila kita perhatikan, kita tahu hujung lidah apa dia, tengah lidah apa dia, bila kita sebut, dia akan bunyi macam mana. Ya, bila kita sebut, oh dia bunyi berdesir. Kita tahulah sifat dia berdesir. Ya, dia bunyi berhambur. Maknanya berhambur tu tafashi dalam bahasa tajwidnya. Tak apa kalau kita tak ingat tafashi, kita katalah huruf ini bila disebut dia akan bunyi berhamburan. Berhamburan apa? Suara kita berhamburan. Ash, gitu ya. Ashhadu alla misalnya. Shin. Ash. Jangan as. As jadi sin. Kalau aus jadi swat. Jadi dia shin. Shin ya. Tengah lidah. Bila nak sebut shin tu ash. Shin. Dapatlah dia. Betul lah. Kalau kita betul tepat makhraj, maka sifatnya kita akan dapat. Cepat kita dapat. Oh kita tahu. Oh ini berhamburan. Kadang-kadang bahasa Melayu kita sendiri tak faham apa yang berhamburan. Jadi bila kita buat keterangan begitu, bila kita sebut hurufnya, yang keluar tu lah berhamburan. Maknanya bertaburan. Dengan kata lainnya bertaburan. Kalau bertaburan ni macam benda fizikal bulat-bulat ke bujur ke berterabur. Tak. Ini bukan benda yang berterabur. Sebutan dia berterabur. Ash. Gitu. Okey. Dan seterusnya misalnya huruf za dengan zal yang sama makhraj. Za dengan zal sama makhraj, iaitu hujung lidah terkeluar sikit pada gigi. Zal, za, ya. Zal, za, sa. Lidah kita antara gigi atas bawah. Za, sa, za, gitu. Baru betul. Jadi maknanya kalau makhrajnya sama tetapi berlainan sifatnya berlain sangat-sangat. Ya, lain. Zal tu istifal, ringan. Za tu berat. Istilah, ya. Jadi sifat lepas tu sifat dia itba', isti'la, itu za. Dan menjadikan huruf za dilafaz dengan lebih tebal. Jadi kita dapatlah makna dia, dapatlah sifat dia tu. Oh rupanya za ni sifat dia tebal. Kau bahasa Melayu dia dah ya. Kalau bahasa tajwid dia sifat dia itbaq, isti'la.
Ya, itu beratlah tu. Itbaq. Itbaq, isti'la, salah satu daripadanya lah, ya. Lebih tebal dan lebih kuat berbanding dengan zal. Zal ni mudah sebut, zal, kan. Yang lebih tipis dan ringan. Zal ni ringan, tipis. Yang tadi za berat, tebal. Lawan tebal apa, nipis. Lawan berat, tebal. Lawan berat, ringan. Jadi za dengan zal tu berbeza. Ringan dengan berat. Jadi kita dapatlah sifat dia. Oh, dia sifat dia ringan. Yang ni sifat dia berat. Itu sifatlah. Tak apa, tak tahu bahasa tajwid dia, okey. Nanti lama-lama akan tahu, insya-Allah. Itulah sebagai contoh pengertian sifat-sifat huruf. Itu maknanya, ya, makna sifat-sifat huruf tu. Okey. Itu selain pada rupa dia. Rupa dia macam-macam rupa kan. Ada yang terbuka, ada yang tertutup, ada yang bertitik, ada yang tak titik, ada titik atas, ada titik bawah. Itu juga sifat dia. Sifat ba macam mana? Titik bawah. Dianya macam mangkuk, lepas tu ada titik bawah. Itu ba lah. Sifat nun macam mana? Macam ba juga, macam mangkuk, tapi ada titik atas. Itu sifat dia juga, ya. Rupa dia, rupa atau sifat. Apakah faedahnya sifat-sifat ciri huruf ni? Apa faedahnya kita nak belajar ni? Antara faedah-faedah memahami sifat huruf ialah pertamanya pelengkap kepada makhraj. Pelengkap pada makhraj. Bila kita tahu makhraj, kita senang dapat sifat, ya. Kerana nak mengetahui sifat, sebutan huruf yang bersamaan makhraj akan dapat dibezakan lafaz sebutannya. Seperti huruf tadilah za, zal, sa. Huruf ta, dal, ta. Seterusnya huruf zai, sin, sad. Dan huruf ain, ha. Bila kita sebut huruf-huruf yang menjadi contoh ini, semuanya ada beza dia. Jadi bila ada beza, maka sifat dia juga berbeza. Walaupun dia duduk satu bilik, tetapi mempunyai sifat yang berbeza. Ada yang berat, ada yang ringan. Ada yang nipis, ada yang tebal. Tapi duduk sebilik. Ya. Tak semestinya sifat dia sama. Rupa pun lain, mana nak sama sifatnya. Okey. Kalau ta dengan dal, ta ada titik dua, dal tak ada titik. Ya, jadi itu dah beza dah. Ya. Yang ta pula ada pula tiang pula. Dah ada elok bujur, bulat bujur tu pun ada tiang. Lain, beza, ya. Beza dengan ta dengan dal dengan ta, beza. Ya. Sedangkan dia duduk di satu bilik, hujung lidah bertemu dengan langit atas, langit keras, tu ya, dekat dengan gigi depan, pangkal gigi lah. Dal, to, ta. Sama makhraj, ya. Gitu juga huruf-huruf yang dicantikkan seperti zai, sa, sin, ya, dan ain, ha. Yang keduanya mengenal huruf yang kuat dan lemah. Bila kita tahu sifat-sifat ni, keuntungannya, ya, faedahnya, kita dapat mengenal, oh yang ini hurufnya sifatnya lemah, yang ini hurufnya sifatnya kuat, ya. Bila atau huruf yang dilafazkan secara tebal dan huruf yang dilafazkan secara nipis kerana sesuatu yang wujud pada ciri huruf tersebut. Bila kita lafaz, baru kita dapat sifat dia, ya. Baru kita dapat sifat dia. Jadi tak payah nak tercari-cari, tak payah kita nak ingat-ingat, nak tengok langit, mengingatkan sifat huruf. Tak payah. Kita sebut dia, kita perhati dengan penghayatan. Maka itulah sifat dia. Ya. Dan yang ketiga, memperkemaskan ketepatan sebutan sesuatu huruf. Memperkemaskan, ya, untuk memberikan ketepatan sebutan apabila kita membaca Al-Quran. Sangat bagus, ya. Kita belajar ni pun walaupun namanya ulang kaji, pahalanya sangat tinggi. Kerana kita nak betulkan bacaan kita, nak tepatkan sebutan kita
apabila kita membaca Al-Quran. Al-Quran ini kalam Allah, ya. Kalam Allah, kita kena baca macam Allah ajarlah. Macam mana kita nak baca macam Allah ajar? Kita belajar. Memang dari masa ke semasa kita kena belajar. Bukan kita boleh khatam hari ni je. Maknanya kita khatam dah baca, tak payah dah belajar. Tak boleh. Sepanjang hayat kita kena belajar. Dia sentiasa berubah. Dia sentiasa dapat yang baru. Kadang-kadang cara tu pun dia keluar yang baru. Allah ilhamkan kepada kita untuk kita sentiasa memahami akan huruf-huruf yang dicipta oleh Allah SWT ini. Tu dia. Lepas itu siap dengan bagi pahala. Siap bagi dengan upah sekali. Kamu sebut 10 ganjaran aku bagi. Mungkin lebih. Ya, mungkin lebih, dia kata. Tak 10 je, tapi dia kata 10. Kadang-kadang tak tahu macam mana kita punya sebut dengan penuh emosi, ya, penuh harapan supaya Allah meredakan sebutan kita seperti mana yang diajarkannya kepada Rasulullah, maka kita keikhlasan kita itu direspek oleh Allah SWT. Maknanya anugerah dia tinggi mengunung, dia akan beri kepada kita, subhanallah. Inilah yang kita seronok nak belajar ilmu Allah ini, kerana dia akan menghadiahkan kita. Jangan takutlah, tak ada yang tertinggal, tak ada yang tercicil. Anugerah Allah itu tetap dijanjikan. Ya, okey, akan kita faham. Jadi macam mana nak kemaskan ketepatan sebutan kita? Jadi kita kena bermusyafahah. Maknanya kita sebut, ada orang yang dengar. Ada orang yang dengar dan ada orang yang membetulkan kesilapan kita. Bukan kita tak reti, bukan kita ni Allah lemah, lembab. Tak, ya, tidak gitu. Ya, tidak gitu. Maknanya kita kena sentiasa membetulkan huruf-huruf yang Allah cipta ini, kerana kita tahu fadilatnya sangat tinggi. Okey. Terutamanya bagi huruf yang hampir sama. Ini lagi bahaya. Dalam 28 huruf atau 29 huruf hijaiyah itu, ada huruf-huruf yang dekat-dekat. Bila kita sebut dengan tak menghayati, maka kita sebut serupa je. Ya, sa dengan sin, dengan ha dengan ha, zai dengan za, kita sebut serupa je. Ini tidak menghayati. Bila kita menghayati, insya-Allah sebutan kita akan tepat. Ini kadang-kadang kita buat selamba ber, selamba ber je, sin dengan sad sama bunyi. Orang yang mendengar bunyi sama, sad ke sin ni? Ya. Baca lagi sekali, baru dia rasa betul. Baru betul. Sad tetap sad, sin tetap sin. Itu dia. Itu sebabnya kita mengaji ni kena ada penghayatan. Tidak main baca saja. Kalau huruf sin, kita kena jelaskan sin itu. Dan kalau huruf sad ataupun shin, kita kena jelaskan sebutannya. Sangat-sangat berbeza. Ya. Okey. Itulah fadilatnya belajar faedah-faedah sifat huruf supaya kita sebut dengan betul. Dan kalau kita dah rasa kita tu terror, sebulan sekali pergi carilah tok guru yang mursyid untuk mendengar sebutan kita. Sebaris satu ayat pun tak apalah, janji kita perbetulkan ayat yang kita kurang betul. Ataupun sudah rasa betul sangat, kita dengarkan, tengok kita dibetulkan atau tidak. Itu dia. Kita rasa aku tahu sangat dah. Contohnya Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah duk baca 5 kali sehari itu tak betul-betul lagi? Itu dia. Bayangkan itulah. Apa lagi Al-Quran ni kita baca jarang sekali. Ataupun kita baca malam Jumaat je, surah Yasin. Pergi perbetulkan surah Yasin. Masih tak betul lagi juga. Jadi jangan anggap kita tu dah hebat, tidak mahu lagi diperdengarkan pada tok guru. Jangan. Ya, kita pergi perdengarkan supaya kita betul-betul dapat 100% seperti mana Allah memberi ajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Kita nak pencapaian kita tu, walaupun kita rasa tak mungkin tercapai, tapi kita belajar, kita buat juga. Semua Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat,
Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Oleh kerana kita nak sangat-sangat, dia akan pilih siapa yang dia kehendaki. Jadi sampai itu kita doalah supaya Allah pilih kita untuk membaca Quran dengan betul seperti yang diajar. Ya. Okey. Allahu Akbar. Dan seterusnya cukup ke setakat itu. Sekarang pukul berapa jam? Kita masuk kepada nombor 3, sifat lazimah dan aridah. Sifat lazim dan sifat arid. Itu dia. Sifat lazim dan sifat arid. Pertama tadi kita belajar pengertian sifat huruf. Yang kedua faedahnya sifat huruf. Ya. Yang ketiga sifat lazim dan sifat arid. Ya. Sifat lazim apa dia? Secara am, sifat ciri huruf dibagikan kepada dua bahagian, iaitu sifat lazim dan sifat arid. Ya. Sifat lazim ialah ciri kekal yang pasti ada bagi setiap sebutan huruf dalam semua keadaan, tetap tidak terpisah dari sesuatu huruf, sama ada pada keadaan berbaris ataupun sukun. Sama je, dia tak berubah, tetap sebutan. Sifat arid apa dia? Sifat arid ni ciri yang mendatang. Ya, dia akan datang sifat dia bila kita datangkan wakaf misalnya. Kita wakaf dia jadi lagu lain. Kalau kita wasal dia jadi lagu lain. Gitu. Berubah-ubah. Maknanya sifat dia berubah. Bagi sesuatu sebutan huruf, ciri itu ada kalanya terpisah dari huruf dan menyertainya pula pada keadaan yang lain seperti tarqiq, nipis. Ada masanya kita wakaf dia tebal. Kita wasal dia jadi nipis. Dia berubah, ya, berubah. Tahkim atau tebal, gunnah, izhar, idgham atau ikhfa, panjang pendek dan seumpamanya. Itu adalah sifat arid. Ya. Apa yang akan menjadi perbincangan pada tajuk ini adalah sifat lazim, ciri-ciri yang kekal bagi sesuatu huruf. Tentang sifat-sifat arid, ciri-ciri mendatang, ada yang telah dibicarakan dalam bab-bab yang telah lalu dan ada juga akan dibincang dalam bab-bab yang akan datang, insya-Allah. Ya. Jumlah kesemua sifat-sifat lazim iaitu ciri-ciri kekal. Sifat lazim ni ciri-ciri kekal, ya. Bagi abjad huruf-huruf Quran yang telah disepakati oleh para qura ialah apa yang telah dinukilkan dari Imam Ibnu Jazari, iaitu sebanyak 20 ciri. Ya. Perhatikan pembahagian ciri-ciri sifat huruf di bawah ini. 11 dari 20 sifat adalah ciri huruf sifat berlawanan dan seterusnya ialah sifat tunggal, ya. Apa dia sifat berlawan? Kita dah tahu dah ni. Ya, kita dah tahu dah ni, iaitu hamas pasangannya ialah jahar. Ya. Hamas lawannya jahar. Syiddah lawannya rakhawah. Antara syiddah dengan rakhawah ada sifat tawasud. Ini semua kita dah belajar dah. Boleh laju je. Dan yang seterusnya isti'la. Isti'la lawannya ialah istifal. Ya. Ya. Ada nak tanya? Dan itba lawannya ialah infitah. Infitah kita dah belajar sangat dah ni. Izla lawannya ialah ismat. Jadi jumlahnya ada 11. 11 campur tawasud lah. Kalau idak lawan tu 10 je, ya. Oleh kerana ada baina syiddah wa rakhawah, ada sifat tawasud, jadilah dia 11 sifat, ya. Yeah. Okey, boleh faham. Ini sebab saya tak payah terang panjang lah sebab dah tahu dah semuanya. Cuma saya sebut sambil lalu je lah. Dan yang ke-B-nya 9 darinya adalah daripada ciri-ciri huruf yang tanpa lawan, iaitu tunggal. Sifat tunggal, dia tak ada lawan. Contohnya qalqalah. Qalqalah adalah terdiri daripada sifat tunggal. Dia bukan hukum. Kadang-kadang kita kata apa hukum ni? Hukum qalqalah. Tidak. Dia qalqalah ini adalah sifat huruf itu. Ya. Ya, dan yang seterusnya ialah safir, tafashi, istitalah, inhiraf, takrir, lin, gunnah dan khufa. Khufa, ya. Ini kita tahu dah belaka dah ni, ya.
Cuma kalau kita belajar masa asas dulu tak ada sifat yang ke-20 ni. Khafa' ni kita tak ada. Khafa' ni ya. Khafa' ni kita tak ada. Tak apa, kita tambah sini supaya kita mengenal. Manalah tahu besok naik darjah pergi kelas lain, ada belajar itu kita nganga. Alamak, ustazah tak ajar, ustazah Ustazah, suara hilang. Assalamualaikum. Ustazah lah elok. Suara Ustazah dah tak ada. Oh ya. Mana Ustazah? tiba-tiba hilang. Apa nama? Dia tiba-tiba dia padam. Tu datang balik. Okey. Ustazah Okey. Ulang balik Ustazah tu. 9 daripadanya adalah dari ciri-ciri. Dari sifat laisa laha hadid, maknanya sifat yang tidak berlawan. Sifat yang tak tanpa lawan. Ataupun nama lainnya sifat tunggal. Ini apa pula ni? Tak nampak ni. Menggagam pula dia. Ustazah gelap pula. Tak tahu macam mana, gelap ya. Nampak gelap. Dia kata apa nama? Double click to exit. Buat apa nak exit pula? Full screen mode. Tak apa, dengar tak suara saya? Dengar. Dengar. Apa dah Ustazah dengar suara ni tak pula buat macam mana. Tak nampak. Tak tahu meragam pula. Tak ada pula. Nampak gelap Ustazah macam tak ada lampu. Tak ada nampak. Tak apalah. Saya tutuplah saya punya gambar tu. Okey. Okey, saya tutup. Okey. Okey, dengar Dengar. 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 Kalau tak dengar, beritahu. Sebabnya saya tak tahu ni ada problem apa. Internet okey je. Okey, 9 daripadanya ialah qalqalah, sofi, tafashi huraiannya qalqalah itu sifat berlawan tadi. Kita dah tahu dah sifat berlawan ya. Apa dia sifat berlawan, hurufnya ya tahu dah juga Tahu tak sifat huruf dia? Fahasahu sasun sakat. Saya reka sekarang. Fahasahu sasun sakat ya. Itu huruf hamas. Huruf jahar apa dia? Huruf jahar. Huruf jahar selain pada fahasahu sasun sakat. Apa makna hamas? Hamas dari segi bahasa ialah tersembunyi, senyap, hamas. Tertahan nafas, terlepas nafas. Ustazah yang huraian sifat-sifat lazimah tu dah lepas Sudah lepas. Awak tak dengar ke? Tak, masa Ustazah cakap tu hilang. Oh, ya ke? Okey. Sifat lazimah itu sifat lazim lah. Sifat lazim ialah ciri kekal yang pasti ada bagi setiap sebutan huruf. Sifat lazim ya. Sifat arid ialah sifat yang mendatang. Sifat yang mendatang berubah-ubah bagi satu sebutan huruf. Bila dia berubah, contohnya seperti tarqiq, tafkhim, gunnah, izhar, idgham, ikhfa, panjang, pendek dan sebagainya. Kadang-kadang dia kena sebut pendek je ketika waqaf. Kadang-kadang kena sebut panjang ketika wasal. Contoh gitulah. Ma'arid disukun misalnya. Boleh berbeza dia punya panjang harakat. Sebutannya gitu ya. Kalau di wasal dia tak jadi. Kata kafirun. Itu kalau kita waqaf. Tapi kalau wasal dia tak jadi kafirun. Dia jadi kafiruna. Gitu. Itu contoh. Itu maknanya sifat arid. Okey. Itu sifat lazim dan sifat arid. Dua perbezaan ya. Jumlah kesemua sifat-sifat lazim yang kekal dari abjad yang disepakati oleh para qura ialah apa yang telah dinukil dengan Imam Al-Jazari 20 ciri. Ini adalah dianya 20 ni. Sebelah dari 20 sifat berlawan, selebihnya ialah sifat tunggal.
Boleh ingat je gitu je. Okey. Huraian sifat-sifat lazim tadi, itulah dia. Apa dia huraian dia? Setiap abjad huruf Al-Quran bermula dari hamzah hingga ya mesti mempunyai 5 ciri kekal yang terdiri dari sifat-sifat berpasangan. Sebagai ciri asas, dan ada di antara huruf-huruf itu memiliki 1 atau 2 ciri-ciri kekal terdiri daripada sifat-sifat tunggal sebagai ciri tambahan. Dengar ya? Dengar Siti Salbiah. Dengar tengah duk faham ni. Okey. Berikut adalah perbincangan 20 sifat lazim, ciri-ciri kekal yang telah disebut di atas tadi secara satu persatu, meliputi pengertian huruf-huruf pasangan yang berlawan, cara sebutan dan perkara-perkara lain yang berkaitan. Insya-Allah. Mana yang kita sempatlah. Sifat-sifat berlawanan iaitu berpasangan seperti yang saya cakap tadi lah, hamas lawannya jahar, syiddah lawannya raqawah, baina syiddah wa raqawah ialah tawasud. Tu dia. Dulu masa saya awal-awal tu saya kena menyanyi kalau tidak tak ingat. Bacanya secara menyanyi sebab tok guru ajar menyanyi, kita pun menyanyilah. Bila tak menyanyi tak ingat. Tu dia. Macam mana Ustazah? Bolehlah belajar ajar orang ni. Tak adalah menyanyi bergeria. Saya ni bukan ahli menyanyi. Jadi lari tempo dia kalau saya menyanyi. Saya gitu-gitu kan je lah. Hamas lawannya jahar. Gitu je lah. Orang lain sebut sedap. Saya yang tak sedap. Okey. Kalau pakar-pakar Teranum tu dia menyanyi sedap je. Saya pun terharu. Tapi saya nak buat tak erti. Jatuh bulu roma saya bila saya ikut. Macam tu bunyi dia. Dia gitulah. Oh. Jadi dia hafal lah bila sebut nenek tu dia hafal sampai ismat. Kalau tak nenek tak hafal, itu yang pelik tu. Macamlah kita nak ingat Asmaul Husna. Kalau satu-satu tak ingat kan? Betul. Bila sebut nas'aluka ya man huwallah. Tapi saya nyanyikan tak sedap. Ya. Tapi saya tak sedap pun saya kena nyanyi juga. Kalau tidak saya tak ingat bilangan dia. Itu dia. Itulah pengaruhnya sangat besar ya. Jadi siapa yang boleh menyanyi tu nyanyilah. Membaca dengan cara menyanyi. Okey, tak apa buat je. Nanti kalau Ustazah jumpa, Ustazah masuk dalam grup. Nak Jumpa juga apa? tahu. Jumpa orang menyanyi tu. Alif betul. Bata pun ada nyanyinya. Kan Alif Bata. Yang ini Ustazah nak faham yang ini. Kalau saya jumpa lah. Macam tak sempat nak cari. Kalau saya cari jumpa. Kalau jumpa saya bagi. Bolehlah awak mengikut. Yalah. Dulu-dulu memang tok guru saya ajar gitu. Jadi kita cepat je, mudah dalam sehari 2 hari. Bab nyanyi ni laju je. Bab mengingat je lambat. Ya. Jadi bila 2 hari, sehari 2 hari boleh dah dia. Jadi bila esok kalau jawab betul-betul tak boleh. Dia menyanyi dulu ngengong. Okey, jawab betul. Allah, saya pun terikut tapi tak sedap. Yang orang lain buat sedap. Okey. Sifat-sifat berlawanan iaitu tadi tu pasangan pertama hamas lawannya jahar. Makna hamas itu saya pendekkan dengan keterangannya terlepas nafas. Bila sebut huruf apa yang terlepas? Bila kita sebut huruf tu nafas kita terlepas. Contohnya fa, af, kan terlepas suara kita. Af, terlepas nafas. Nafas kita keluar daripada bibir kita kan. Bibir bawah. Fa ni huruf dia ujung gigi depan menyentuh perut bibir bawah. Jadi af, dia keluar kan. Keluar tu maknanya terlepas lah. Nafas terlepas. Okey. Lawannya ialah jahar. Tertahan nafas. Yang tadi terlepas nafas, yang lawannya tertahan nafas. Apa yang terlepas? Contohnya ba. Ab. Mana ada lepas? Ab. Kalau kita lepaskan dia jadi tidak jadi terlepas nafas tapi dia jadi qalqalah. Betul tak? Abba. Ab. Kan ab. Dia jadi ba tu dia jadi qalqalah, bukan nafas. Tu dia. Nampak Nampak. Jadi maknanya tertahan nafas. Huruf ba ni tertahan nafas. Okey.
Itu keterangan Hamas dan Jahar. Ya. Tengok jam pun. 9:47. Sikit lagi ya. Sikit lagi saya terang. Huruf-huruf tersebut maka Jahar adalah lawan kepada sifat Hamas yang bermaksud terlepas nafas. Sifat Jahar itu dapat dikesan dengan adanya udara yang tersekat semasa menyebut huruf-huruf ini. Sama ada pada keadaan hurufnya berbaris atau sukun. Dia tetap akan keluar juga. Ya. Kalau sukun lagi tambah jelas dia punya nafas tu keluar ya. Kalau sin tu as ya. Dia jelaslah dengar. Okey. Huruf to adalah huruf yang paling kuat berbanding dengan huruf-huruf yang lain. Dia antara huruf kuat 28 huruf ni to lah yang paling kuat. Ya. Pasangan kedua, ni pasangan kita rak kedua je cukup lah ya. Pasangan kedua iaitu syiddah. Syiddah lawannya raqawah. Antara syiddah dan raqawah ada satu sifat tawasud. Kenapa tidak antara dengan Hamas dan Jahar ya? Tawasud ni. Kenapa? Tak boleh kerana huruf dia tu antara syiddah dengan raqawah. Itu sebagai soalan je. Sebab huruf dia bila disebut dia akan mengeluarkan perkara antara syiddah dan raqawah. Apa dia syiddah? Syiddah apa dia? Tertahan suara. Tertahan suara syiddah. Jadi yang tadi kalau Hamas tadi tertahan nafas, ya. Jahar tertahan nafas. Yang ini tertahan suara. Nafas dengan suara lain. Kalau nafas macam angin tu, gitu. Kalau suara, itu suara, ya. Ketika mana? Ketika menyebut huruf-hurufnya kerana kuatnya pautan pada tempat keluar makhraj suara huruf-huruf tersebut. Itu syiddah ya. Syiddah ini dapat dikesan dengan adanya suara yang dilepaskan secara tersekat-sekat semasa menyebut huruf-hurufnya. Pelaksanaan sifat syiddah ini semasa bacaan berlaku pada keadaan berbaris atau sukun. Kedua-duanya berlaku. Tetapi pada keadaan sukun pelaksanaannya adalah lebih ketara. Lebih ketara lah. Ya. Huruf to adalah huruf yang paling kuat. Ya, berbanding dengan huruf-huruf syiddah yang lain. Itu dia. Okey, kita boleh faham tak? Kita baca pada tawasud pula antara syiddah dengan raqawah ya. Tawasud juga digelar dengan bainiyah. Bainiyah. Huruf-huruf bagi sifat bainiyah ini adalah 5 iaitu lam, nun, ain, min, ra. Lin Omar. Lin Omar ya. Kita jawab Lin Omar. Sebab kita dah tinggi dah kelas ni, kita baca Lin Omar lah. Perkataan baniyah atau tawasud dari segi bahasa maksudnya sederhana ataupun pertengahan. Dari segi istilah ilmu tajwid, keadaan pertengahan antara tertahan terlepas suara, tertahan dan terlepas suara ketika menyebut huruf-hurufnya. Tidak ia terlalu tertahan dan tidak ia terlalu terlepas. Tertahan pun tidak, terlepas pun tidak. Dia antara. Senang cerita. Okey. Sifat baniyah ini dapat dikesan dengan adanya suara yang tidak terlalu tertahan dan tidak terlalu terlepas. Contohnya huruf ain. Ya. Huruf ini tidak terlalu ditekan suara dan tidak pula terlalu direngankan suara semasa melapaskan hurufnya. Gitu. Kalau kita mati kan. Kalau kita hidup kan. Amilu. Amilu. Tak terlepas sangat dan tidak tertahan sangat kan. Amil. An'amta. Dia sama je sebutan dia kan. Okey. Raqawah ialah digelar rahu, iaitu sifat raqawah adalah lawan pasangan sifat syiddah. Lawan syiddah lah. Kalau syiddah tu tertahan, dia terlepaslah. Ya. Raqawah huruf ianya ada 15 selain pada 8 huruf syiddah. 5 huruf bayinah, tawasud dan yang lainnya adalah
huruf raqawah. Ya. Sifat raqawah ini dapat dikesan dengan adanya suara yang dilepaskan tanpa tersekat-sekat. Kalau tadi tersekat, ya, kalau syidah tadi tersekat, tertahanlah, maknanya sekat tu tahan. Raqawah ni terlepas suara. Terlepas suara apabila menyebut huruf-hurufnya, sama ada huruf tersebut berbaris ataupun sukun. Contohnya sa lah. Sa, dia terlepas, ya? Tak ada tertahan. Ha, kan dia keluar dah. Keluar dia. Ha, kha, dia keluar. Tak adalah tertahan seperti kita nak sebut huruf-huruf syiddah. Ya, huruf syiddah tadi a, aj, aj, ad, ak, kan dia tertahan kan? Kalau dia terlepas jadi qalqalah. Aqo. Ya. Aj, jadi qalqalah. Maknanya qaf, ta, ba, jim, dal semua ada di dalam syiddah. Okey. Itulah dia dua pasangan yang kita belajar. Insya-Allah kita sambung pasangan yang ketiga, insya-Allah, kalau diizinkan oleh Allah kita sambung minggu depan. Ya. Cukuplah dua tu, nanti terlupa pula. Dua ni jadi tiga sebabnya termasuk tawassut tu kan. Ya. Jadi kita kena ingatlah. Tawassut senang je. Ingat tawassut. Ingat tawassut Lin Umar. Lin Umar. So dia punya hurufnya mudah disebut. Tidak tertahan dan tidak terlepas. Ya. Itu dia. Okey, boleh faham? Apa yang tak faham? Siapa tak faham boleh tanya, boleh kita bincang bersama untuk kita mendapat kepastian kefahaman kita, ya. Insya-Allah. Sebab tujuan kita nak baca Quran dengan baik. Jadi kena tahulah benda ni. Kena tahulah sangat-sangat makhraj huruf dan sifat huruf, ya. Pelan-pelan. Siapa yang rasa diri dia tu kurang faham, kurang menangkaplah, lambat menangkap. Dia faham tapi lambat, baru nak fikir, baru faham. Tak apa, ya. Kita bersyukur pada Allah kerana dia bagi kita berfikir. Bila kita fikir, rupanya itu, ni lah. Okay. Jadi bila dah dapat jawapan begitu, maknanya kita telah faham. Hilang pula ke? Ada dengar Ustazah? Ada. Sebabnya gambar-gambar tak ada semua. Tak apalah, asalkan dengar. Kalau tak dengar cakap ya Siti. Dah ada dah. Okay. Muka Ustazah tak nampak. Muka saya memang tak nampak tadi kan, masalah video tu. Nampak? Ada tak dia suruh tekan apa-apa? Entah, tak ada lah pulaknya. Sebabnya macam Ustazah tutup lampu. macam saya tutup lampu, padahal saya terang-terang. Sebenarnya sebab tidak berhenti daripada pukul 4 pagi. Panas telefon. Nanti saya rasa. Tapi yang kat luar nampak pula jendela tu di luar. Nampak ke? Yang kat luar lah. Nanti saya buka, nanti saya cuba buka pad saya, kalau boleh saya tukar, ya. Saya pun tak tahu nak buat macam mana. Nak kena Apalah pakar. Ustazah. Apa, suara Ustazah ada, suara ada. Ya, suara ada, okey kan. Jadi nanti saya cuba buka ni pad kalau nampak. Alamak, tak ada bateri pula. Macam-macam pun. Ustazah, saya nak tanya Ustazah. Boleh tanya, silakan. Ustazah, Ya. kalau kita sebutan huruf ni kan Ustazah, Ya. kalau kita menyebut tu yang mustahaknya dia punya mahraj kan Ustazah. Bila kita sebut mahraj tu dengan mahraj tu, maknanya sifat-sifat tu dah ikut sekali ke Ustazah? Alamak, nampak juga. Nampak juga, sama. Salah. Apa nanti saya tutup. Dapat double suara. Nanti saya tutup satu. Okey. Okey dah. Okey dah. Okey. Nampak saya, nampak? Nampak ada. Okey. Baru. Saya dah nampak. Nampak Ustazah, nampak Ustazah. Ya, saya pakai tab ni. Ya Allah, mana pula ni? Ya Allah. Jadi dah okey, dah cantik. Udah cantik, tak apa suara. Hilang pula ni.
Dia seperti apa benda lah meragam. Apa? Tutup video tu. Tutup video. Tutup video dia tu. Ustazah tekan video tu. Ustazah buka je video. Nampak dah. Cantik dah nampak. Okey. InsyaAllah. Tak apa, lagi berapa setengah jam je. Apa tadi pertanyaannya, soalannya? Tak ada, saya tanya Ustazah. Misalnya kita dah sebut mahraj tu dengan betul kan Ustazah? Ya. Kita sebut huruf tu dengan ikut mahraj dia yang betul. Jadi adakah sifat itu ikut sekali ke kita kena tambah lagi Ustazah? Dia punya sifat-sifat tu. Yang penting kita sebut makraj dengan betul. Jadi sifat dia automatik mengikut makraj yang betul. Kalau kita sebut makraj dia betul, maknanya sifat dia betul lah. Cuma kita sendiri je yang tak reti nak jawab apa sifat dia. Kalau yang belum menghayati lah, dia boleh baca dengan betul mengikut makraj yang betul, tapi sifat dia kurang arif, dia belum faham sangat-sangat lagi. Jadinya dia tak tahu sifatnya tapi dia baca betul. Okeylah tu. Ustazah, kalau misalnya satu huruf tu kan dia ada sampai 5 sifat kan Ustazah? Ya, 5. Jadi bila kita sebut tu 5 tu dah terkeluar sekali ke? Dah termasuklah. Kalau kita sebut betul tepat, termasuklah 5 sifat tu di dalamnya. Cumanya kita je tak tahu yang mana satu sifat isti'la, yang mana satu sifat itibak, yang kita dia tak tahu kan. Atau melainkan kalau dia huruf tu sukun kan Ustazah? Kalau tak ada. Ada sifat sama ada dia sukun ataupun dia hidup berbaris, sama bunyi dia, sama sifat dia, ya. Macam kan kita kalau huruf ta tu kalau kita wakafkan ke kita apa kan kena sebut sikit, keluarkan sikit angin tu kan Ustazah? Hamas dia tu. Adalah sifat lah tu. Keluar angin tu sifat lah hamas. Sifat hamas pada huruf ta. Betul lah tu. Lagi satu kaf Ustazah. Kaf. Huruf kaf pun kita kena keluarkan sikit kan? Kaf. Ada, memang betul. Hamas dia sikit kan? Selain pada sifat lantun, tapi sifat lantun ini kalau dia mati lantun, kalau dia hidup tidak lantun. Okey. Terima kasih Ustazah. Nak tanya Ustazah. Okey. Yang to ni Ustazah dekat sini dia tuliskan jahar, dia kata to adalah huruf yang paling kuat. Lepas tu dia kata to juga syiddah yang paling kuat, syiddah. Macam mana yang kita nak, saya tak faham yang mana to tu yang dikatakan jahar, to tu yang dikatakan syiddah. Okey. Sifat to. To ini adalah sifat dia jahar, syiddah, isti'la, itibak dan ismat dan qalqalah. Ya, itu sifat to ya. Okey. Dia apabila kita baca Quran ada to, dia akan keluar sifat jahar, dia akan keluar sifat syiddah, dia akan keluar sifat isti'la, itibak dan ismat. Bila kita baca. Tetapi ada lagi satu sifat qalqalah ketika dia mati. Ketika dia dimatikan ataupun dia sedia mati. Maka keluarlah sifat qalqalah, iaitu lantun. Bila dia mati kena lantun kan, itulah sifat qalqalah. Yang lain tu sedia ada. Sedia ada dalam sebutan kita pada to tu. Contoh mutma'innah misalnya lah. Mutma'innah, mutma'innah maknanya kalau saya sebut mutma'innah, semua sifat yang ada pada to termasuk di dalam sebutan kita itu. Ya. Okey. Kalau mutma'innah qalqalah pun ada. Kalau tali'u alal tak ada qalqalah. Yang lain ada. Okey. Wala al-badru misalnya. Po tu. Itu dia. Ustazah, saya nak tanya. Ustazah tadi sebut huruf tawassul. Huruf lim tu. Lepas tu saya nak tanya, kalau dari segi bila kita huruf
mim mati, dia jadi huruf izhar. Ya, Lepas tu dia kena sebut huruf lim umar dia, tawasuf dia tu kena sebut kan. ya. Tu macam mana cara nak sebut? Okey. Ambil satu huruf lam ya. Lin Umar kan. Ambil lam dulu lah. Lam. Mim. Saya tak faham mim mati Ustazah. Tak faham? Mim mati. Mim. Okey, mim. Ya, izhar tu macam mana nak sebut dia? Okey. Sebut tawasuk dia tu. Mim ini adalah salah satu sifat dia adalah tawasud kan. Kita tahu dah lah salah satu sifat. Sebab dia ada banyak sifat. Dia ada 6 sifat. Sifat mim ada 6. Iaitu jahar, tawasud, istifal, infitah, izlaq dan gunnah. Okey, gunnah ya. Okey, yang soalannya macam mana nak sebut ketika izhar. Gitu. Ya, saya. Contohnya lahum fiha. Ya. Lahum fiha. Maknanya tanpa dengung lah. Dia izhar syafawi lah. Hukum dia izhar syafawi. Mim mati bertemu dengan fa. Hukumnya izhar syafawi. Sebutannya kena jelas. Maknanya kena bunyikan mim tu. Kena letak makhraj mim dekat mana? Dekat bibir. 2 bibir. Kan? Mim. Betul tak? Betul. 2 bibir bertemu. Mim. Gitu. Jadi nak sebut lahum fi tu kena tutup juga mulut mim tu sebab dia tidak membunyikan dengung bertemu dengan fa. Dia akan jelas sebut dia. Lahum fi. Janganlah berhenti macam saya sebut ni, saya nak tunjuk je. Lahum fiha. Misalnya. Lahum fiha. Dia tak ada dengung. Jadi kita tawasud. Sifat tawasud di situ sebutan mim itu sederhana. Tidak kita terlepas suara dan tidak kita tertahan suara. Ya. Dia antara baina-baina. Jadi lahum fiha, lahum fiha. Ada lagi contoh contoh mim bertemu dengan apa lagi huruf-huruf yang lain lagi ya. Ya. Mim tu dia tak ada mengalir sikit ke Ustazah? Tak ada apa? Macam ada apa mengalir, ada mengalir sikit bunyi dia. Ada setengah saya dengar lah Ustaz cakap, Ustazah Ustaz cakap, dia kata mim tu kena ada bunyi setengah dengung macam tu Sebab dia adalah antara sifat dengung. Gunnah kan tadi sifat dia tadi kan saya dah sebut sifat dia gunnah yang terakhir tadi. Dia ada sifat gunnah, dia ada sifat izlaq, dia ada sifat infitah, dia ada sifat istifal dan tawasud. Jadi maknanya dengung dia tu tetap ada tapi tidaklah seperti dengung idgham, dengung ikhfa, tidak lagi tu. Dengung ikhfa syafawi tak lagi tu. Ya, dengung yang ada ujung-ujung. Dia sifat dia ada sikit dengung kalau tidak dia bertemu dengan huruf-huruf dengung. Kalau dia saja mim kan ada dengung dia. Bila kita sebut mim pun mim. Dia ada dia punya sifat dengung tu. Nak sebut 1/3 pun mungkin tak sampai. Ya, 1/3 dengung tu tak ada. Tapi sifat dengung tu ada. Salah satu sifat dia ialah dengung. Gunnah. Cuba tengok nota kita tu. Kan? Sifat dengung, mim tu dengung lah. Nun juga begitu, sama dengan mim. Nun juga ketika wasal ataupun ketika waqaf ataupun ketika bertemu dengan huruf-huruf idgham, huruf-huruf yang mendengung lah. Wajib gunnah, idgham, ikhfa, dia kena dengung. Ya. Kalau dia tak jumpa dengan siapa-siapa pun, dia tetap bersifat dengung. Tapi dia punya banyak mana dengungnya tu memanglah berbeza. Kalau dia tak ada temu dengan apa-apa, dia sebut nun. Nun. Dengung dia automatik. Nun. Cuba sebut nun. Dia mesti pergi ke khasyum. Maknanya dengung lah, tempat dengung dekat khasyum. Nun, mim. Dia pergi kat hidung. Betul? Cuba sebut masing-masing. Nak tahu jelas. Memang ada sikit dengung padanya kerana ialah sifat asli dia adalah dengung. Sifatnya tak boleh lari lah. Betul lah tu Ustazah kata gitu tu. Ada mempunyai sifat dengung. Memang mim sifatnya dengung. Dia antara sifat yang dengung. Nun dengan mim. Ya? Gunnah. Okey? Okey. Dah faham. Faham ya?
Kalau dia tak berjumpa dengan huruf dengung pun dia memang sifat dia dengung. Apalagi lah dia berjumpa dengan huruf-huruf yang dengung. Kenalah baca dengan dengung. Dan dengung tu ada dengung ikhfa, ada dengung idgham, ada dengung iqlab, ya, ada dengung wajib gunnah, gitu. Kalau dia bersabdu, kalau mim tu bersabdu, non bersabdu, dia wajib gunnah. Wajib kita dengung. Ya. Jadi memang dia ada sifat dengung ketika mana pun dia duduk bertemu dengan huruf-huruf lain ataupun tidak, dia tetap ada sifat dengung. Cumanya ada banyak, ada sikit. Dengung dengung idgham kena lama sikit. Dengung ikhfa kena lama sikit. Sekadar 2 harakat dengung, kan? Kena wajib gunnah mungkin kena 2 atau 3 harakat. Nak membezakan dengan dengung-dengung yang lain. Sebab dia dengung yang kuat ialah dengung wajib gunnah, ya. Jadi kena mengikut tok guru saya kata, salah seorang tok guru lah, yang guru lain standard je. Salah seorang tok guru kata boleh kita dengungkan 2 atau 3 harakat bagi hukum wajib gunnah. Yang lain dia tak ada kata gitu, yang lain 2 harakat je lah, ya. Okey, alhamdulillah. Itulah dapat yang saya kongsikan. Saya harap sahabat-sahabat punya fahamlah, ya. Kalau ada yang tak faham lagi, nak kita kongsikan, silakan. Ya, silakan. Sebab kadang-kadang kita tak berani dengan guru-guru lain nak bertanya-tanya banyak. Dengan saya, insya-Allah, tanyalah berapa banyak. Yang boleh saya ceritakan, yang tak boleh saya tangguhkan. Okay. Oh, maksudnya tahap-tahap dengung ni ada beza ya? Ada beza, ada beza. Oh. Itu kalau kita belajar lagi menengah, ya. Tapi saya beri pengetahuan, saya bagi knowledge lah juga, ya, untuk makluman. Jadi supaya tahu, ya, untuk makluman. Okey. Sifat gunnah itu saja. Non dengan mim lah sifat yang ada sifat gunnah, yang lain tu tak ada sifat gunnah. 2 huruf tu je yang ada sifat gunnah. Maknanya baik dia bertemu dengan huruf-huruf ataupun tidak bertemu, dia tetap ada sifat gunnah. Ya, cantiklah tu. Macam mana kata ustaz-ustaz yang cerita ada gunnah tu, awak bantahlah kata tak ada pula, ya. Memang betul ada sifat gunnah. Ya, memang betul. Okey. Okey, ada lagi soalan? Bila ada soalan kita lebih faham, ya. Itu untungnya. Kadang-kadang kita tak tahu nak create soalan. Sebenarnya kita nak soal juga tapi tak pandai nak create, ya. Jadi bila ada kawan yang buat soalan, kita pun rasa sebenarnya aku nak tanya, gitu. Jadi kita dapatlah pembelajaran tu dikongsikan, ya. Itu yang penting. Siti Salbia, okey? Baru nak faham ni. Tak apa. Tak apa. Baru nak faham tu kira faham lah tu. Alhamdulillah. Setakat mana faham tu tak apa. Ada orang banyak. Masih pening-pening lagi pasal dia hams, jahar. Jangan pening. Tak payah pening. Relax je. Relax je. Kita ingat ham tu apa. Kita ingat jahar tu apa. Tertahan nafas. Tertahan nafas bila sebut. Apa yang nafas pula tertahan? Kita tak faham. Bila kita sebut huruf tu, tak terlepas nafas. Tak terlepas. Mana tertahan lah. Nafas tak keluar. Gitu. Ab. Gitu. Di mana keluar ab? Kita nak sebut ba tu ab. Matikan dia, jadi kita dapat sifat dia. Ab. Kalau kita lepas, kata kita nak lepas juga. Ab. Dia tak jadi hamas, dia jadi qalqalah. Tu dia. Jadi kita dapat sifat qalqalah. Itulah contoh, ya, contoh. Okey. Jadi nak faham gitulah. Ya. Selepas kalau kita bila kita baca Ustazah, misalnya kita sebut huruf short kan Ustazah. Ya. Tapi nanti orang yang dengar kata bunyi macam sin. Macam tu dosa tak kita Ustazah? Kita dah rasa kita baca betul huruf tu huruf short, tapi orang yang dengar tu bunyi yalah, macam maknanya sebutan kita tak betul kita lah. kurang tepat. Kurang Maknanya tepat. sebutan kita tu
kurang tepat. Kita rasa betul, kita memang rasa betul kan saya cakap. Kita rasa dah hebat dah, kita baca betul belaka. Tapi bila kita dengarkan pada Tok Guru, tak betul. Maknanya memang kita tak betul. Memang itu sebab kita kena. Kita tahu kita tak betul, tapi tak macam tu kita berdosa tak Ustazah? Termasuk tak dalam pembelajaran kita diampunkan dosa kita. Kalau kita sengajakan tak mengaku kita buat silap tu berdosa lah. Itu sebab kita kena doa. Ya Allah, ya Tuhan, ampuni dosa aku dalam sebutan aku yang kurang tepat. Beritahu kepada Allah gitu. Itulah dah mohon dah minta lembutkan lidah Ustazah kan. Takkan lembut-lembut nak sebut tu kan. Nak sebut huruf tu. Lidah supaya aku ya betul. Kata apa kita doa, bila dah doa tak betul lagi sebut tu, tak ada berdosa lah. Dosa pahalanya Allah yang pegangnya. Kita harap gitulah bila kita minta ampunlah, kita minta maaf ya. Mestilah Allah maafkan. Takkan dia nak bagi dosa, kita nak belajar betul. Tapi sebut tak betul juga. Belum betul. Kan? Jadi kita minta biar Allah bagi kita, biar pilih kita sebut sebutan dengan betul kalamnya. Itu dia. Jangan putus asa dah. Jangan putus asa. Jangan kata aku tahun-tahun dah belajar. Sebut swat tak betul-betul lagi. Ya. Swat di atas bunyinya so. Kita sebut sa lagi. Ra di atas bunyinya ra. Kita sebut ra lagi. Nak buat macam mana? Kita doa je lah. Ya Tuhan, aku masih lagi menipiskan huruf yang tebal. Yang tebal aku nipiskan. Yang panjang aku pendekkan. Ampunlah Tuhan. Ampun dosa aku ya Allah. Fokus kepada doa untuk baca je. Kita dah hebat. Boleh lagi doa macam-macam ya. Iyalah. Jadi kita jangan putus asa. Kita sentiasa doa dengan Tuhan. Ya Allah, lemahnya aku ni. Kau janganlah lindungilah aku daripada sifat putus asa. Aku dah hampir-hampir nak putus asa belajar ni. Tapi aku tahu kalam Allah ini wajib aku belajar ke atas diri aku. Maka tolonglah aku. Beritahu dekat Tuhan macam itu. Ya? InsyaAllah. InsyaAllah akan dapat. Ya? Allahu Akbar. Saya begitu juga bila tasmih dengan Ustaz. Ada je yang tak betulnya. Ya? Itu yang tak berani saya kata saya mengajar, saya kongsi je. Saya kata saya berkongsi dengan anak-anak murid saya untuk belajar, untuk berkongsi pembelajaran yang apa yang saya tahu. Belajar dari berapa-berapa kira saya pun tak kira sampai sekarang tak berhenti lagi. Malah mengantuk belajar lagi. Itu sebab senarai mesti saya nak depan je. Sebabnya sekarang bawah-bawah saya mengantuk. Beri betul-betul beritahulah dengan Ustaz. Ustaz, saya ni ujung usia, bagilah saya awal-awal nombor 1 hingga nombor 10, okey lah. Dengan umur belah-belah 50, jangan nanti saya tidur. Dia tahu terang. Okey, dia bagilah keluar kita. Dengar je udahlah. Okey, alhamdulillah. Tak malu lah dah, orang tua tak malu dah. Beritahu je gitu. Ya. Okey, macam itulah saya dapat menceritakan. Jom kita mengaji pula ya. Nak tengok, nak meyakinkan kita sebut betul tak betul, kita baca Quran ya. Seorang setengah muka lah pasal dah banyak cerita ni. Boleh? Boleh Ustazah. Okey. Kalau tak ada baca cerita boleh satu muka. Okey, jom. Siapa nak baca dulu? Jom. Surah Muhammad ayat 507. Muka surat 507. 507 ya. Muka surat 507. Muka surat berapa Ustazah? 507. Okey. Nak khatam dah kita. Oh, nak khatam dah. InsyaAllah tahun ni kita khatam lah. Baca umur. Okey, nombor 1 baca. Saya baca Ustazah, tak ada orang nak baca. Okey, boleh. Okey dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم Kafaro. Sabdu tu kena jelas. Okey. Kafaro anhum. سيئاتهم وأصلح بالهم. Betul tak? Betul. Okey. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء sampai dah. فإما منا بعد وإما فداء حتى تدع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منكم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. Sambung. Alhamdulillah. Ustazah, saya pula nak pergi ambil cucu. Okey Nani. Okey, Noraini. Bismillahirrahmanirrahim. Sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yubassit aqdamakum wa yusabbit aqdamakum والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم. Tak betul. والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. Okay, Alhamdulillah. Lagi ambil cucu sekejap. Okey. Seterusnya muka surat 508. Apa? Okay, saya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Aliyah ya? Ya, Aliyah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihat.
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار Betul. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي أُعِدَ المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء هنيئا كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميئا وسقوا ماء حميئا فقطع أمعاءهم. Okey, alhamdulillah. Satu. Okey, seterusnya. Seterusnya siapa? Datuk Puteri? Saya ada. Ani, okey Ani. Ani dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yastami'u ilaika. Siapa tak mute tu suara dengar lah. Siapa tak mute suara dengar. Mindik. Siapa yang nak baca, mute kan selain pada orang baca. Ani baca, teruskan Ani. قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Sadaqallahul azim. Okay, alhamdulillah. Seterusnya. Saya Ustazah. Saya baca Ustazah.
Saya baca Apa tu? Kenapa bising ah? Baca je. Baca, saya tengok, saya tak tengok bising. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف وإذا عزم الأمر ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Cukuplah tu. 424. Okey. Sambung. Sama-sama. Sambung. Saya dengar, saya bising sama saya je. Okey. Awak nak baca? Bacalah. Baca. Baca Latin. Latin baca dulu. Saya tak boleh baca, saya bising, saya bising. Tengah buat wiring. Oh, rumah awak lah bising tu. Saya tutup, saya mute. Okey. Saya baca sudah. Baca dulu, Rohaida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. Alhamdulillah. Okey. Siti Salbiah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau nasya'u la'araynakahum fala'araftahum bisimahum wa la ta'rifannahum fi
lahnil qaul. Wallahu ya'lamu a'malakum walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah wa syaqqur rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda lan yadurrullaha syai'a wa sayuhbitu a'malahum. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Okay. Wa ati'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Okay, cukuplah tu. Apa lagi? Saya Juma Ustazah. Okay, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Juma. Mana tadi innalazi? Innallazina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma Tak, ambil ni. Fala tahinu wa Kalau dia baca tad'u. itu pun boleh. Sambung je. ambil habiskan dah. Habiskan terus fala tahinu. Thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العظيم. Okay, alhamdulillah. Ada lagi yang tertinggal? Datin belum baca. Oh, Datin Puteri. Okey, bacalah. Bisim tak apa. Orang lain semua dah baca. Datin Puteri. Boleh. Okey, dia belum menggerudi tu. Tak apa, baca je. Boleh tu tak ada tengok. Bukan surat 511 ya, Al-Fatihah. 511.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Ada lagi orang baca? Tak ada kot. Tak ada, bacalah habis muka senang. Bismillah. Baca sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, masa pun dah cukup. Jadi untuk soalan tunggulah sehari 2 hari saya hantar, ya. Jadi tak sempat nak tanya soalan-soalan lah hari ni. InsyaAllah kita sambung minggu depan kalau izinkan oleh Allah. Tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa hadza tanzilun min rabbil alamin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faqtubna ma'asy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Terima kasih Ustazah. Ya Ustazah, soalan simpan lah insyaAllah. Terima kasih Ustazah. Okey semua. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Soalan Assalamualaikum. besok saya akan hantar. Baik. Okey Ustazah. Terima kasih Terima semua. kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa kejap lagi. Okey. InsyaAllah. Ya, insya-Allah. Ni. Mana nak tutup ni? Oh sini ni.